Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada para LDA sekalian, iaitu para pencapai bonus kepimpinan. Anda semua adalah insan-insan yang terpilih untuk mengikuti program kita pada malam ini. Tahniah ya. So malam ini program khas untuk anda semua, para pencapai bonus kepimpinan, dan saya yakin anda semua adalah usahawan-usahawan yang aktif di dalam pasaran, yang mana memang dari segi sales, dari segi jualan dan juga penajaan memang cukup-cukup luar biasa. Sebab itulah anda semua ada di sini pada malam ini. Dan bagi mereka yang baru first time join untuk LDS ini, untuk makluman anda, selamat datang ke LDS. Dan yang keduanya, ini adalah LDS kita, LDA Development Session kita yang ke-6. Sedar tak sedar kita dah 6 kali melakukan program ini, yang mana kita mengumpulkan anda semua para LBA untuk bersama-sama dengan pihak syarikat untuk mengetahui apakah strategi untuk menambah baikkan lagi anda punya perjalanan bisnes di CNI. Okay, so pada sesi LDS yang lalu, iaitu yang kelima, yang bertajuk prinsip kejayaan dan ilmu networking, yang mana dilangsungkan pada bulan Jun yang lalu, iaitu pada 21 Jun. Kita bersama-sama dengan pengetua Akademi CAN, iaitu Mr. Chan Kok Liang, dan juga host Encik Asri, dan bersama-sama dengan mereka dua orang tetamu jemputan istimewa, iaitu Agency Manager Atirah dan juga Double Diamond Agency Manager Cikgu Ahmad daripada Sarawak, yang mana mereka membincangkan tentang apa tu 10 sebab untuk yang menghalang kejayaan, strategi bagaimana untuk melipat gandakan bisnes dengan berkesan. Di samping itu, pengurus agensi Atirah berkongsikan tentang pengalaman beliau di dalam bisnes CNI, dan Cikgu Ahmad berkongsikan tentang cash, iaitu tentang knowledge, skill, habit dan juga attitude di dalam bisnes CNI. Di samping berkongsikan bagaimana strategi beliau untuk naik di dalam ataupun mencapai pangkat yang lebih tinggi di dalam CNI. Okay, so itu adalah sedikit perkongsian dalam LDS yang lalu. Dan pada kali ini, untuk kali yang ke-6 pada hari ini, kita ada satu topik yang cukup menarik juga, yang mana tajuknya adalah seni komunikasi dan juga daya kepimpinan. Yang mana pada malam ini sepatutnya bersama-sama dengan kita, iaitu pengetua Akademi CAN Mr. Chan Kok Liang, akan tetapi beliau pada malam ini tidak dapat bersama-sama dengan kita di atas kerana di atas pemergian ayahanda beliau yang tercinta pada hari Ahad yang lalu. So kita sama-sama doakan semoga beliau dipermudahkan urusan dan juga segalanya berjalan dengan lancar. Okey, tapi malam ini kita juga ada speaker-speaker yang tak kurang hebatnya, di mana pada malam ini okey, sebelum tu kita sedikit peringatan mesra kepada anda. So pastikan video dibuka dan juga mikrofon ditutup, dan jika nama anda tidak menggunakan nama sebenar, sila rename nama anda, tapi saya yakin nama anda adalah nama yang sebenar, sebab kalau tak guna nama sebenar kita tak bagi masuk di dalam Zoom kali ini Dan jika ada sebarang persoalan boleh ditanya di dalam ruangan chat box seperti biasa. Okey, so jadinya pada malam ini tajuk kita macam saya beritahu tadi, seni komunikasi dan daya kepimpinan. Kita ada main speaker kita, iaitu Cik Mazlah Ibrahim, dan juga bersama dengan beliau adalah Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof, dan juga Double Diamond Agency Manager Hajah Siti Nolia, yang mana mereka malam ini akan berkongsikan banyak lagi perkara-perkara yang menarik bersama-sama dengan anda. So malam ni kita fokus pada dua benda lah, iaitu first kali bagaimana untuk dari segi seni komunikasi, bagaimana untuk berinteraksi dengan golongan-golongan yang berbeza, dan juga dari segi daya kepimpinan, apakah tabiat yang bagus sebagai seorang pemimpin yang cemerlang.
Jadi pada malam ini sebenarnya mereka adalah sebagai sebagai speaker-speaker dan banyak benda yang kita nak kongsikan dan kita tak nak ambil masa yang panjang. Okey, untuk first speaker kita ni memang cukup luar biasa. Kerana apa? Sebab semalam beliau baru lagi bersama-sama dengan anda, ada yang mana join kelas enzim online terapi semalam, enzim online program, yang mana beliau cerita tentang produk. Kenapa beliau semalam bercerita tentang produk? Beliau adalah sebagai seorang konsultan kanan pemakanan, yang mana beliau ni memang memang lulusan daripada mempunyai bachelor degree dalam bidang health science nutrition. So malam ni cerita dia lain pula. Malam ni dia nak cerita tentang bisnes. Okey. Dalam masa sama beliau adalah telah ditugaskan atau telah diamanahkan sebagai Ketua Jabatan Pembelajaran Perniagaan dan beliau juga mempunyai bachelor degree dalam bidang pengurusan perniagaan. Dan yang paling best lagi, pengalaman beliau pun tak kurang hebatnya, kerana beliau telah berdalam dunia multi level ni selama lebih daripada 30 tahun. So malam ni beliau akan kongsikan dengan anda cerita tentang bagaimana untuk dari segi seni komunikasinya, bagaimana untuk berinteraksi terutamanya dengan downline dan juga dengan prospek-prospek yang bakal anda temui dan juga downline-downline anda sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Ketua Jabatan Pembelajaran Perniagaan Cik Mazlah Ibrahim. Dipersilakan Cik Mazlah. Terima kasih Cik Rizwan kerana hari ini anda ditugaskan sebagai pengurusi majlis, dan pastinya kita mengharapkan pada malam ini satu program yang amat luar biasa supaya setiap peserta iaitu yang khas dijemput untuk menyertai program ini, iaitu leadership development session ataupun pembangunan kepimpinan, sesi pembangunan kepimpinan. Jadi anda sebenarnya dijemput khas. Tidak semua orang yang dapat peluang untuk menyertai. Jadi daripada sini kita orang kata pilih yang luar biasa daripada yang orang kata tu sedang-sedang biasa. Daripada keadaan seperti ini, maka saya ditugaskan malam ini berbeza sedikit daripada selalu topik yang anda nampak saya bincangkan. Jadi untuk topik yang saya akan bercerita adalah tentang seni komunikasi. Kalau tentang seni komunikasi, saya mengandaikan anda ini pastinya seorang pemimpin kerana anda adalah pencapai bonus kepimpinan. Untuk mencapai bonus kepimpinan, pastinya anda mempunyai satu tim, satu kumpulan yang anda mahu orang kata tu memberi semangat. Okay, memberi semangat. Jadi saya nak mengandaikan anda, bayangkanlah satu perjalanan anda di dalam bisnes ini adalah seperti satu kereta api ataupun orang kata tu train, yang bullet train. Di sini bullet train. Sekarang kita dalam orang kata tu fasa yang luar biasa, bukannya tahun 70-an, tahun 80-an. Mula-mula dulu masa saya bekerja, mula-mula masuk di dalam bidang industri, masa itu 80-an. Kalau buat penerangan tentang bercerita tentang orang kata buat bisnes, masa tu kita bawa overhead projector yang besar. Jadi sekarang ni pakai laptop, sekarang menggunakan berjumpa dengan orang melalui Zoom. Perubahan amat besar. Jadinya kita mengandaikan, saya mahu anda melihat perjalanan bisnes anda ini adalah satu perjalanan bisnes yang ke arah akan untuk memajukan anda. Okay. Bila kita lihat tentang kereta api train atau bullet train ini, yang pentingnya anda membawa kumpulan anda. Anda adalah menjadi kepala train tersebut, bullet train. Yang penting adalah destinasi. Kemana anda bawa kumpulan anda? Jadinya kepala perlu betul. Okey. Kemudian bila di sini kita lihat adalah perkataan dia kata landasan magnetik yang betul. Apa maksud di dalam bisnes CNI kita menekankan tentang sistem pembelajaran, dan sistem pembelajaran di dalam CNI iaitu CAN system bukan hanya teori saja.
Kerana di dalam sistem ini untuk memastikan anda sokongan daripada seorang yang orang kata zero untuk menjadi seorang hero. Dan daripada ini kita mendapat ilmu, kemahiran dan juga pengalaman yang dikongsikan kepada kita oleh mentor-mentor. Kita belajar, kita meminjam kekuatan daripada mentor-mentor kita, otai-otai yang berada dalam bisnes CNI. So daripada ini kita mencari kekuatan leader-leader ini ataupun pengalaman-pengalaman mereka, ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh saya ataupun orang-orang lain, ataupun kemahiran-kemahiran yang anda belajar ketika anda di lapangan, dan mencari perkara yang betul. Yang penting pastinya di dalam bisnes ada yang kita rasa tidak begitu sesuai. Kita tolak yang kurang sesuai, tetapi kita cari yang perkara-perkara yang betul yang dapat membantu kita membawa tim kita kepada perjalanan untuk pergi kepada destinasi kita harapkan. Supaya dalam perjalanan ini pastinya ianya akan satu pergerakan yang kita juga mahu mendapatkan prestasi. Prestasi meningkat, peningkatan demi peningkatan. Ini yang kita mahukan. Supaya hasil yang kita bawa bersama dengan tim kita adalah satu luar biasa. Keluarbiasaan. Dalam bentuk, orang kata dalam bentuk financial, dalam bentuk semangat, dalam bentuk emosi. Semuanya mesti dalam keadaan luar biasa baik. Okey. Katakanlah, kita mahukan jadi sebagai seorang pemimpin, anda perlu melihat satu pekerjaan itu memulakan daripada diri anda. Cara fikir yang baik. Seorang pemimpin perlu mempunyai cita-cita yang besar. Jadi saya akan bertanya kepada anda dan anda tanya kepada diri sendiri. Adakah anda seorang pemimpin? Dan sekiranya anda seorang pemimpin, pasti anda mempunyai tim-tim anda. Dan sekiranya anda masih belum lagi kuat untuk menjadi pemimpin, kita belajar bersama-sama. Pertama, perlu bercita-cita besar. Ada orang kata tu visi yang apa anda mahu harapkan anda dan juga tim anda capai. Kedua, apabila sudah ada visi ini, anda perlu bertindak. Dan tindakan anda pasti ada yang negatif dan positif. Fokus kepada yang positif saja. Kerana negatif ini akan akan menurunkan orang kata pergerakan anda. Ketiga, apabila kita bertindak, pastinya tindakan itu tidak boleh hanya berhenti separuh jalan. Sudah tindakan yang positif ini perlu anda teruskan. Orang kata konsisten ataupun istiqamah. Tekun, berterusan. Itu amat penting. Kebanyakan daripada leader-leader, permasalahan yang selalunya berlaku adalah mereka tidak istiqamah. Dan anda sebagai leader perlu mempunyai satu sifat ataupun cara fikir untuk membuatkan bisnes anda ini satu perjuangan di mana akan membantu anda dan membantu tim anda menjadi orang yang lebih baik. Okay. Kemudian, dalam kita berbisnes, kita perlu jujur dan ikhlas. Ini penting. Kerana apabila kita tidak ikhlas, pembalasan juga karma akan datang juga. Jadi perlu ikhlas. Kemudian, bila kita di dalam membawa satu tim, kita kena belajar. Kadang kita boleh belajar daripada tim kita. Kita pinjam kekuatan mereka. Ada yang pandai tentang untuk bercerita, ada pandai untuk buat demo. Kita gabungkan kekuatan masing-masing. Pinjamkan kekuatan kita daripada tim-tim ini. Dan setiap kali pembelajaran, sama ada pembelajaran boleh anda dapat daripada mentor-mentor, daripada sifu-sifu anda, daripada wakil-wakil daripada syarikat, daripada kemahiran yang anda dapat daripada apabila anda membuat program di luar sana. Inovasi pembelajaran bukan hanya teori saja. Yang penting anda boleh mempraktikkan. Kemudian, cekal. Kita mesti tabah dalam membuat ni. Pasti ada rintangan. Setiap apa yang kita lakukan, terutama apabila satu perubahan, kita nak bergerak ke satu perubahan yang orang kata tu yang melangkaui kita punya zon selesa, selalunya ada cabaran-cabaran. Kita perlu cekal dan usaha tentang ini. Kemudian kita selalu orang kata tu membersihkan jiwa kita. Suci. Okay. Kalau cerita pasal produk, kita selalu cakap blood cleansing lah, kita detox lah sebagainya kan.
Tetapi kita sebagai seorang leader sentiasa perlu detox, cleansing tentang emosi kita, cleansing tentang hati kita, cleansing untuk kita punya, orang kata tu, minda kita. Kita fokus yang baik-baik. Okay? Dan sebagai seorang leader juga, perasaan ataupun sifat rendah hati amat penting. Kita perlu humble. Walaupun kita sudah meningkat, tahap kita sudah naik, pangkat naik, pangkat. Kita perlu kekalkan kita punya, orang kata tu, rendah hati. Semakin kita tunduk di bawah, kita tahu bagaimana nikmatnya apabila kita mencapai kejayaan. Sentiasalah tunduk ke bawah, rendah hati untuk memahami keprihatinan keseluruhan tim anda supaya perjalanan anda memahami tentang mereka. Kemudian kalau dengan anda sudah memahami tentang mereka, pastinya mudah untuk kita faham apa keperluan tim-tim kita. Pemudahkan harapan mereka, pemudahkan impian mereka. Sama-sama kita di sini. Kita menguatkan tim kita. Okay. Kemudian kita lihat dalam CNI, bukannya kalau kita lihat, kita selalu cakap kita nak tolong orang. Yes, kita nak tolong orang. Kita juga mahu mendapat rezeki yang halal. Tetapi rezeki ini perlu datang daripada minda fikiran yang sihat. Okay. Kita selalu orang lihat untuk berbisnes nak untung. Tetapi kita satu dalam bisnes yang bukan hanya bisnes orang kata tu teknikal. Kita berbisnes dengan manusia. Kita berhubung dengan manusia. Kita ada mempunyai tim kita. Kita mempunyai ada customer kita. Kita ada prospek dan pelbagai. So yang penting apabila kita untuk memulakan bagaimana kita nak mencapai untuk mendapat rezeki kita, pertama apa tujuan. So tujuan amat penting. Daripada tujuan, dan tujuan ini sebenarnya kalau tujuan yang positif, orang kata fikir yang baik, tujuan yang baik ini dia akan memberi menjadi akar dan umbi kepada kita, mengukuhkan lagi hati kita, kerana tujuan itu amat penting untuk orang kata memberikan direction. So kalau tujuannya tak bagus, jadinya akarnya pun akan menjadi tidak bagus. Kemudian apabila kita bayangkan sebagai pokok, ya, dan pokok ini kita tanam, ianya mulanya daripada orang kata semayan. Semayan ini yang akan menggerakkan, orang kata tu, memberikan kepada akar. Kekuatan pokok itu datangnya daripada akar. Ya, dan akar ini perlu kita kuat dengan tujuan-tujuan yang murni. Okay. Dan apabila dia bercambah untuk menjadi satu batang pokok. Bayangkan ini satu pokok aja. Tetapi di dalam dunia ini, pokok akan sentiasa bersaing dengan pokok-pokok lain. Sebab itu perkataan kemanusiaan itu amat penting. Kerana anda bukan hanya bila satu pokok itu tumbuh, dia bukan hanya satu pokok saja. Kerana anda bersaing dengan pokok-pokok yang lain. Jadinya sifat untuk bertoleransi, keperhatian itu amat penting. Dan itulah akan menyebabkan batang pokok itu akan kuat. Ya, batang pokok itu tidak rosak. Dan akhirnya lah pokok itu akan membuahkan hasil yang bagus. Inilah dia pola fikiran yang sihat. Okay. Jadinya untuk menekankan tentang kepimpinan yang penting, saya selalu memang rasakan perlu kita mula daripada orang kata hati, jiwa kita. Kita perlu berdisiplin. Disiplin amat penting. Kerana apabila disiplin itu tidak ada pada kita, tujuan dan matlamat tujuan kita dan kemudian kepada hala tuju dan kemudian destinasi itu susah kita nak capai. Kita perlu disiplin supayanya ia dapat pergi susur pada jalur yang kita telah rancangkan, tindakan yang kita lakukan selepas itu. Selepas sudah jiwa kita sudah berdisiplin, fikiran kita perlu berdisiplin. Dan bila fikiran kita sudah berdisiplin, tindakan kita perlu berdisiplin. So barulah ianya satu sinergi yang kukuh untuk kita. Synergy effect, the whole body and mind and soul. Ya, ke situ itu. Okey, ini telah terbukti. Ya, di mana mentor-mentor anda setiap kali juga ini telah orang kata tu sebagai penganugerahan yang dianugerahkan oleh Direct Selling Association of Malaysia. Di mana penganugerahan sebagai entrepreneur yang diberikan kepada
sifu-sifu anda, iaitu CDM Murad Basir, DDAM Mr. Fong Puasang, dan juga DAM Cik Fauzi Yusof. Ini adalah satu anugerah kerana mereka mempunyai, orang kata, total disiplin tu memang telah dipupuk di dalam hati mereka untuk menggerakkan lebih ramai tim-tim mereka berkembang. Ini yang kita mahukan, sifu-sifu ini. Kita perlu belajar daripada mereka. Okey. Jadi untuk mengetahui tentang, orang kata tu, tentang menilai tentang kepribadian seseorang, personality lah. Setiap orang mempunyai personality yang berbeza. Okey. Di sini saya tunjukkan ada 4 pecahan, di mana di dalam pecahan itu ada 4 karakter yang berbeza tentang orang-orang yang kita mungkin akan jumpa. Tetapi untuk menilai seorang itu, saya nak juga anda menilai diri anda sendiri. Adakah anda kenali diri anda sendiri? So jadinya ada 4 pecahan di sini. Satu di bahagian atas ni, dua pecahan ini adalah orangnya bersifat outgoing ataupun aktif. Jadinya orang kata tu extrovert, ya. Di mana yang di bawah pecahannya adalah orang ni adalah keadaan di mana dia ni jenis yang selalu berdiam diri, selalu orang duduk tepi je tengok, orang observe saja orang. Okey. Kemudian di dalam pecahan yang di sebelah kanan pula, orang ini adalah karakter mereka suka bergaul dengan orang, people oriented. Tahu tentang, orang kata, suka dengan suka berjumpa orang dan sebagainya. Tetapi ada tim kita juga yang mana beliau ni suka buat kerja, tak nak fokus kepada orang-orang banyak. Asalkan kerja mereka dapat berjalan. Ini selalunya ada dalam keadaan. So ini 4 kepribadian yang saya ingin sharekan kepada anda. Dan sebelum, pertama ada 2 perkara yang saya nak melakukan. Daripada 4 type of personality ini, saya nak anda lihat yang mana satu adalah anda. Okay. Kedua, selepas anda sudah, bila kita kongsikan nanti yang mana satu anda type kan di dalam chat, ya. Jadi itu satu. Kedua adalah, adakah di dalam tim anda pastinya ada potensi orang yang boleh jadi AM, contohnya lah menjadi pengurus agensi ataupun leader yang anda mau pupuk. So jadinya look kepada leader-leader ini. Leader-leader ini apakah personality mereka? Dan bagaimana kita nak tackle tentang ciri untuk macam mana kita nak communicate dengan mereka. Ini satu-satu. Okey. Now ada 4 Bagaimana kita nak bergaul rapat? Bagaimana kita nak komunikasi dengan mereka? Okey. Sifat kepribadian ini, ada 4 jenis. Satu adalah dominan. Okey, bagaimana dominan nanti kita akan. So jadi kedua ada sifat orang yang dia suka mempengaruhi orang lain. Dia influence orang. Dia suka beramah mesra. Okey, ini ada kedua. Ketiga, sifat kekukuhan. Dan senang saya nak cerita adalah orang yang orang kata steady. Steady. Dia punya cool aja. Slow and steady selalunya orang ini. Keempat adalah sifat yang cermat. Dia teliti. Dia very careful tentang kerjanya, tentang dirinya dan sebagainya. Okey, kita kupas. Okay. Yang mana satu anda? Yang mana satu anda? Okay. Pertama sekali, sifat dominan. Ini gambar ni yang diletak oleh Sifu Rizwan. Okay. Pada saya interesting tentang gambar ini. Kita boleh bayangkanlah. Beliau orang yang bersifat ini bukanlah dia nak pijak dia punya tim, tetapi dia orang boleh nampak dia. Okay. Contohnya dia orang kata tu tentang satu sifat dia adalah overconfident, terlalu yakin, ya. Dia cenderung untuk bertindak dan untuk memberikan hasil. Jadinya adakah anda seorang itu ataupun ada tak downline anda yang seperti ini? Cita-citanya kuat, cita-cita kuat, dan kemudian kalau dia buat keputusannya cepat, kadang-kadang keputusan dia agresif, dan orang ini bersifat penuh sabar. Okey. Dan kemudian orang ini juga berani ambil risiko dan selalu bertindak segera. Tapi dia punya setback dia, kadang-kadang dia cepat aja buat kerja tapi dia tak fikir dulu.
Ini ada orang seperti ini. Dan dia punya expectation kepada diri sendiri. Dia letak harapan yang tinggi kepada diri dia. Dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga meletak harapan yang sama dalam orang lain di sekelilingnya. Jadinya high expectation of themselves and high expectation of people around them. Okay. Jadi daripada sini, orang ini memang bersifat orang kata penggerak. Okay. Kemudian very kompetitif, ataupun orang kata tu mempunyai jiwa daya saing, nak bersaing, kompetitifnya. Dan juga dia memang boleh lakukan sesuatu. So adakah ini anda? Dan sekiranya dalam kumpulan anda, ada tak orang kata tim anda ataupun leader di dalam tim anda mempunyai sifat ini? Okey. Sifat kedua ini, orangnya adalah dia mahu dihargai, macam orang kata tu dihargai, being recognized. Okey. Jadi nilai yang bagus, nilai utama keciri dia adalah dia seorang yang ceria, seorang yang mudah untuk mesra dengan orang lain. Mesra dengan orang lain. Okey. So sifat dia memang keadaan dia, ciri-cirinya memang bersemangat, dinamik. Okey. Tapi bersemangat tapi emosi dia tak stabil. Kenapa? Selalunya dia akan tanya orang, nak dapatkan feedback. Oh, bagus tak? Saya adakah saya bagus? Sebab apa? Dia resah sedikit kalau orang tidak suka dia. So jadinya perception orang di sekelilingnya amat penting, terhadap dia. Okey. Dia berbakat, kreatif. Okey, tetapi dalam bakat yang besar ini, tetapi dia tidak dapat desat, orang kata tu yang kurang baiknya adalah dia susah untuk menguruskan dirinya. Sebab apa? Dia asyik fokus orang lain, untuk tengok dia bagus atau tidak, jadinya. Tapi dalam masa yang sama dia tidak fokus macam mana untuk mengurus diri dia. Okey. Orang ini pandai berkongsi idea. Bukan saja ada idea, tetapi pandai berkongsi. Pandai orang kata convincekan orang, meyakinkan orang lain. Tetapi lemah dalam tindakan. Banyak bercakap tapi kurang untuk buat kerja. Jadinya kalau buat kerja tidak konsisten. Tidak, orang kata tu istiqamah. Jadinya selalu stop. Nanti nak buat lain dan sebagainya. Okay, ini sebab pengaruh. Dan dia selalu peka, reaksinya pantas pada surrounding. Dan perancangan memang kurang di sini. Ada tak tim anda yang selalu mahu orang nampak perlukan nak mempengaruhi, penting pada dia untuk mempengaruhi orang lain. Jadinya orang kata tu nak buatkan orang diri sukai orang. Okay. So, adakah anda mempunyai personality ini ataupun tidak, dan ataupun anda mempunyai tim yang lain. Okay. Sifat yang ketiga. Ini gambar di sini pun bagus juga. Gambar di mana naik bukit slow. Jadinya ini pun sifat yang saya dipanggil sifat kekuatan, tapi pada saya adalah stable. Satu sifat orang kata tu slow and steady. Dia punya orang kata tu mantap. Cenderung dia memang mantap sebab dia dah tahu apa dia nak buat. Dan watak orang ini adalah dia ada seorang yang sabar. Tetapi dalam masa yang sama juga dia peduli tentang orang. Okay. Tetapi dalam masa yang sama dia banyak berfikir, terlalu berfikir. Macam mana nak bergerak. Tapi bila terlalu banyak berfikir, jadinya pergerakan yang orang kata tindakan tu kurang sedikit. Okay. Kedua, sikapnya memang mantap dan setia, dan dalam masa yang sama ikhlas, dia sabar, ya, dan dia memang bersifat stabil, ya, dan mudah bergaul. Tapi dia kalau nak buat keputusan, dia tidak berani. So orang boleh kata, okey, macam mana pendapat anda? Dia akan senyap aja tentang itu sebab dia tidak tahu macam mana. Sebab dia dalam keadaan di mana sesuatu yang orang kata tu perjalanan dia macam itu. Jadinya bila sesuatu keputusan yang baru nak dia jawab dibuat, dia memang susah. Okey, dia memang prihatin tapi dia lambat bertindak. Okey. So adakah anda seorang yang kalau saya katakan adalah slow and steady punya orang. Tapi jiwa kental. Orang cakap apa buat je macam itu. Tapi dalam bisnes pun masih slow and steady. Okay? So adakah anda ataupun tim anda ada tak orang seperti ini? Dan yang keempat adalah seorang yang berpersonality
cermat. Maksudnya dia amat teliti. Dia rasional. Dia suka tentang logik. Tentang logik. So fikiran dia memang rasional. So dia jarang marah. So kadang-kadang anda tak tahu sama ada dia marah atau tidak. Dia senyap aja. Dia diam aja. So kadang-kadang dia tak bagi respon kepada anda juga. So jadi anda tak tahu sama ada dia setuju atau tak setuju dan sebagainya. Itu ada orang seperti ini. Kualitinya tinggi. Nilai standardnya tinggi sebab dia bercenderung kepada rasional dan logik. Jadinya kalau nak buat kerja dia nak perfect. Sesempurna yang mungkin. Dia merancang baik. Tapi perancangan dia memang lambat sebab dia very teliti, satu dari sini ke satu dari sini. So dia rancang terlalu ambil masa dalam perancangan. Dan kemampuan untuk analytical memang bagus. Tapi dalam bila dia katakan ini dia nak pergi ke sini, semua dia nak suruh orang pergi ikut juga dia ini. Kerana ini dia nak sebab cara dia memang cara logik. So dia nak orang ikut dia juga. Adakah anda orang seperti ini? Begitu teliti, cermat, seorang yang cautious, orang yang berwaspada sentiasa. Dan juga adakah anda ada mempunyai tim yang seperti ini? Ada 4. So manakah anda? So bagaimana kita nak bergaul rapat dengan mereka yang mempunyai berbeza sifat personality ini? Katakanlah untuk kita bergaul atau berkomunikasi dengan mereka yang bersifat dominan. Orang ini memang menyerlah. Orang boleh nampak dia. Pertama, kalau dia bercerita ataupun ada idea, dia berkongsi, kita kena sokong dulu. Jangan bangkang. Sokong dulu. Itu satu. Jika kita tidak setuju dengan pandangannya, lebih baik berasas kepada fakta. So, kenapa kalau dia kata ini, tim kita kalau seperti ini, kita kena beritahu dia, kenapa yang ni tak bagus, cadangkan yang bagus, kita berikan perbezaan dia. Mesti ada fakta, bukan emosi. So anda sebagai leader kena sabar tentang ini dan anda perlu bijak untuk menanganinya. Kena based on fakta. Ketiga, cara penyampaian mesti tepat dan fokus. Jangan berkata-kata yang tidak efisien. Jangan putih berlik. Direct to the point. Keempat, tekankan efisien, pencapaian, pertumbuhan, hasil dan peluang. Sebab orang ini result oriented. Maksudnya dia memang pentingkan tentang hasil. So tentang target, susunan bagaimana nak capai ini dan bagaimana untuk menggerakkan ini. Jadinya dia nampak perjalanan untuk pencapaian. Ini orangnya. Kemudian kekalkan hubungan kerja, cara mengenai perkara-perkara yang penting sahaja perkara tentang kerja. Jangan lekat kepada emosi sangat. Kerana bila orang ini dia tidak begitu beremosi, maksudnya emosi dia simpan di dalam, dia tidak begitu care tentang ini. So itu ada tak tim anda seperti ini? Kedua, tentang orang yang suka mempengaruhi, maknanya dia nak to be a star lah, a superstar. So kalau orang ada dalam kumpulan seperti ini, kalau dia ada rancangan, ada idea, ada impian, you kena sokong tu. Sokong. Sebab we want them to, orang kata grow, to also grow and glow. Lepas tu, kita kena semangat sama dengan dia. Dia pun bersemangat, kita pun bersemangat. Dia ceria, kita pun ceria. Kita perlu natural, kita mesti ikut rentak dia. Ketiga, fokusnya akan, tadi kita cakapkan dia tak konsisten, dia mudah aja terpesong bila yang ini kemudian dia nak fokus yang ni, fokus ini. Fokus dia mudah terganggu kan? So anda bertolak ansur. Bertolak ansur dan layankan supaya topik yang mereka kongsi itu anda dengar juga. Anda dengar. Supaya dia nampak dia dihargai. Jangan bincang perkara yang rumit secara terperinci. Kerana orang ini dia punya memang tak sabar dia. Dia punya itu. Dia nak it's about dia dan dia tidak mahu tentang satu perkara yang detail. Bila kita berkongsi tentang orang kata perancangan dan sebagainya, jangan detail. Dan sikap persuasif kita juga perlu belajar bagaimana untuk mempengaruhi dia. Tekankan bahawa tindakannya dapat menaikkan image dan digemari orang lain. So jadinya kita nampak orang ni memang dia punya itu nak jadi superstar. Jadinya bagaimana kita memupuk sifat-sifat dia yang positif supaya orang yang di sekeliling dia memang betul menghormati ataupun happy dengan dia. Happy dengan dia. So ini satu perkara, itu kedua. Ketiga, bagi orang yang
yang slow and steady tadi saya cakap, yang maintain aja, mantap aja, maintain mantap mantul, kalau kata Diamond Fauzi. Okey. Pertama, tunjukkan minat peribadi sebanyak mungkin untuk menyokong perasaan dia. Dia minat. As a leader, kita kena tunjuk sokonglah, itu satulah. Itu leader, walaupun kita tak setuju, kita mesti kena sokong dulu dan kemudian baru kita disdam macam mana kita nak untuk kalau kita nak ataupun kita nak membantah, kita kena dengar dulu. Part of the AQRSC juga kan. Layan mereka seperti secara peribadi dan hormati perasaan peribadi, bukan hanya fakta. Sebab orang ini tadi dia a people person, so jadi mereka juga masih juga ada keprihatinan dekat situ. Jadi kita kena tahu tentang orang kata perasaan dia. Juga beri mereka masa untuk mempercayai anda. They have to earn the trust, ya. Dan jangan terlalu menekan mereka. Do not pressure them. So kerana mereka ni jenis yang lag aja kan. Jadi dia bila nampak kena pressure je, dia tak nak buat. So kita kena tahu bila dengan lag ni, orang seperti ini, kita tahu bagaimana dia kena buat kerja je untuk mencapai matlamat dia, tetapi tidak menekan. Okey, tunjukkan sikap mendengar yang aktif. So, jadinya kalau dia bercerita, kita kena dengar. Ya. A leader memanglah, dalam 4 kumpulan pun anda kena listen. Memang you have to become a good listener. Kelima, okey, pastikan semua risiko yang berada dalam apabila orang ini pastinya adalah untuk mereka takut, sebab mereka this one orang yang orang kata tu di dalam comfort zone, zone selesa, ciri orang ini, jadinya kita nak mereka katakan mencapai lebih tinggi. Jadinya kita kena beritahu, okey, kalau you capai ini, jadinya sebenarnya risikonya tak besar. Jadi apa dia punya risk? Kita boleh list down dan tentang risk. Sebenarnya katakanlah fokus kepada 3,000 produk, daripada 2,000 nak naik 3,000. Okey, perjalanan okey, macam mana, apa produk nak kita tekankan, macam mana kita nak jumpa orang. Jadinya dia nampak benda tu mudah, risikonya tidak tinggi, jadi mereka akan juga terconvince ataupun teryakin dengan anda punya idea juga. Okey, ideally untuk minimumkan risiko, mereka takut tentang risiko. Okey, so yang terakhir adalah untuk mereka yang bersifat orang yang cermat tadi. Orang yang cermat, dia ni orang kata tu fikir kalau standard ISO, dia memang orang yang memang fokus kepada ISO lah. Mana tentang sistem, tentang ini. Jadinya bagaimana? Pasti kita kena sokong juga mereka. Dengan cara mereka yang sabar dan bertimbang rasa. Sebab dia ni orang berteliti kan. So dia kalau dia buat teliti ni, so kalau kita kata no, dia tak happy lah. Kan? Jadinya ini kita kena bertimbang rasa kan. Kedua, tunjukkan komitmen anda dengan tindakan, bukan dengan perkataan. Orang ini, dia nak anda lead by example. Maksudnya, anda kena tunjuk. You buat, I buat. Okay. You kata nak suruh I push buat something. Tetapi you kena prove dulu. Jadi sebagai tu, leader, kita bukan hanya bercakap saja. Tapi kita juga pasti untuk melakukan. Kerana kita akan beritahu, you macam mana? Saya pun boleh buat. Saya sebagai leader buat, you pasti boleh buat double daripada saya. So ini satu daripada cara. Perhatikan kepada perincian dan prosedur, ketepatan dan logik. So orang ni orang logik kan. Senaraikan kebaikan. Kalau kita ada plan, dia ada buat perancangan, kita kena find apa yang bagus, kebaikan dan keburukan, dan explain tentang bukti. You kena dapatkan bukti. Katakanlah untuk pergi, katakanlah ini memang tak bagus. Anda tahu ini tak bagus kerana pengalaman anda. Tapi anda bercerita tentang, okey, ini tidak baik sebab apa. Yang rasional supaya dia boleh faham. Tetapi dalam masa yang sama, pergi ke sini, cadangan yang ini pula. Ini baik untuk anda. Jadi ini kita buat apabila kita bagaimana kita nak membantu duplikasi dan juga coaching kepada tim kita. Terakhir, berjanji kepada keputusan baru. Keputusan, katakanlah kita nak buat something, projek yang baru, dan projek ini kita pastikan tidak akan merugikan beliau. Jadinya supaya kita nak pastikan ini ada satu hasil yang bagus, win-win situation untuk anda sebagai leader dan untuk dia. Orang ini orang yang teliti, orang yang cermat, yang cautious,
Jadinya yang penting adalah untuk mengukuhkan perjalanan dia orang kata sistem yang dia buat sendiri itu. Yang rukun lah kita panggil rukun. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okay? Dan kalau anda rasa ini tak sesuai, anda kena beritahu dia secara logik. Okay, itulah 4 jenis personality yang mungkin akan anda jumpa. Memang akan anda jumpa. Anda cuma pertama sekali lihat siapa anda. Kedua, dalam tim anda yang mana ada dalam mempunyai ini dan cara dia bergaul adalah seperti yang saya cadangkan di sini. Maka itulah dia sedikit seni komunikasi untuk kita berkongsi untuk pada malam ini. Jadi seterusnya saya ingin menjemput seorang yang luar biasa. Beliau adalah sebagai bekas penjawat awan. Beliau merupakan pencapai bonus kepimpinan all time. Memang sentiasa di dalam orang kata trip winners trip di dalam dan di luar negara memang pelbagai. Kemudian beliau adalah pencapai tabung kereta pertama dan kedua. Beliau juga adalah pencapai tabung aset yang pertama dan sudah pun pergi berjalan melancong di dalam orang kata tu DDRT trip, sekarang DDRT trip ya, dan juga telah dipertanggungjawab sebagai salah seorang daripada wellness coach. Dari itu maka kita ingin menjemput Double Diamond Agency Manager Puan Hajah Siti Nurliah. Dipersilakan Hajah. Apa khabar? Alhamdulillah, luar biasa, sihat. Okey, teruskan Hajah. Teruskan, yes. Ya. Okay. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi pada malam ini setelah di delegasi 2 hari lepas. Okey, salam sejahtera buat semua. Okey, demi mempertingkatkan daya kepimpinan diserahkan kepada saya. Tetapi setelah mendengar Cik Mazlah punya huraian, rasanya saya tak perlu lagi sebenarnya. Semua dah lengkap diusaikan oleh Cik Mazlah. Dalam daya kepimpinan, okey, saya lebih suka kalau nak tengok orang mungkin susah, tapi saya tengok kepada diri sendirilah. Daya kepimpinan. Bukannya mudah untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi berdasarkan yang paling penting kita jaga adalah perhubungan kita sesama manusia dan perhubungan kita dengan Sang Pencipta kita, yakni Allah, Tuhan kita. Kemudian penting sekali kita jaga niat kita. Untuk dalam apa-apa bidang sekalipun, sebelum kita nak teruskan, niat kita kenalah baik. Tujuan kita adalah ingin membantu. Kemudian disertai dengan ilmu. Kemudian NIA adalah attitude. Attitude kita nak jaga dan tindakan yang berterusan. Kemudian soal hati, biarlah kita rasa merendahkan diri. Bagi saya selalu pesan dengan untuk diri sendiri dengan pasanganlah. Walaupun kita tahu, tapi bila kita nak hadir kepada sesuatu, belajar sesuatu bidang tu, anggap saja kita tidak tahu, supaya kita menerima ilmu yang diberi. Kemudian berusaha tu memang jangan berhentilah, jangan macam hangat-hangat tai ayam saja. So kita kena berusaha betul-betul. Kemudian juga kena peka dengan keadaan sekeliling. Kemudian bukan di dalam sebagai usaha saja, di kehidupan kita kena kita perhatikan kepada keadaan sekeliling. Macam kadang-kadang macam bagi saya lah, kita lakukan sedikit macam bukan nak memberitahu, tetapi kita jadikan ia sebagai amalan lah. Kita lakukan amal jariah, jaga hati kita, berterima kasih dengan yang membantu, kemudian membuat baik. Tapi yang penting kita lengkapkan sebenarnya niat kita yang betul lah bila kita nak melakukan sesuatu. Sebab syukurnya kita dalam CNI, kita dah ada 10 sikap semut. Dari situ kita dah tahu dah, kita dah nampak dah.
kepribadian kita kena jaga. Jadi melalui 10 ekor semut tu kita dah belajar dah. Jadi saya kalau susah saya nak ungkapkan sebab saya dah yang diucapkan oleh Cik Madlah tadi pun memang dah sepenuhnya dah. So saya nak kongsi macam mana ya. Macam yang di semasa rekasi itu tempoh hari saya kongsikan untuk sesuatu menuju destinasi itu kita kena memang kena tabah hati, memang kena berusaha, sedia membantu dan yang penting mendengar. Selebihnya tindakan. Tanpa tindakan memang kejayaan tidak diperolehi. Mungkin saya berkongsi itu sajalah. Okey, terima kasih kepada Double Diamond Agency Manager Hajah Siti Nolia di atas perkongsian pengalaman beliau sebagai seorang leader lebih daripada 20 tahun bersama dengan CNI. So, macam mana Hajah itu berkenaan dengan program terkini iaitu Cipta Legasi Anda di Kuching baru-baru ini? So, adakah kita nampak semangat dari segi para CBO kita ataupun prospek yang baru join CNI? Sebab masing-masing kumpulan dah ada dengan mentor masing-masing. Jadi nampaknya macam mereka memang dah terujar lah dengan mentor-mentor masing-masing. Itu yang saya nampak. Okay, good. Penting untuk program follow up lah lepas ni untuk memastikan semangat tu sentiasa di tahap yang kemuncak. Sebab hari tu pun selepas program hari tu, kemudian kita ada perjumpaan lagi malam dengan the next day-nya di rumah Iman. Kemudian ada sharing lagi yang lebih pelatihan yang lebih dekat lagi lah. So apa yang saya nampak ada melalui Facebook, ada yang dah boleh pergi menajar. Yang hari tu saya nampak di 1,000 sampai 12 orang dia dapat closing. So nampaknya macam keyakinan mereka tu bertambah lah. Sesuatu tu keyakinan diri sendirilah yang kita kena bina, kena cari diri sendiri. Kita tak dapat nak ikut rentak orang sebab daya upaya seorang memang tidak sama, cara penerimaan, cara berfikir, cara bertindak. Jadi tapi ikutlah yang betul. Saya selalu pesan kalau nak buat, kalau nak berkongsilah dengan ikhlas yang betul. Buat yang betul di permulaan dengan betul. Jangan di tengah-tengah bila kita dah buat tak betul, bila kita dah ajar tak betul, yang bersalahan. Di tengah jalan kalau nampak ada masalah memang akan rumit. Kemudian kalau boleh, kalau ada masalah, kalau ada yang tidak dipuas hati, so kita settle lah baik-baik. Jangan diwawarkan di media sosial. Kadang-kadang bukan orang dunia luar nampak. Kemudian kita pun seakan-akan memperlihatkan siapa kita. So yang itu kita kena jagalah. Kadang-kadang kalau kita perlu berdiam sementara, kita diam. Jangan kita itulah perilaku sebenarnya. Etika sebagai usahawan kita jaga betul-betul. Kemudian itu kerana kita nak mencari keyakinan orang luar, kepercayaan orang dengan kita. Itu yang kita nak jaga. Once kita dah orang dah percaya, so kita kena jaga betul-betul. Betul. So maknanya sekarang ni berbalik kepada kereta api itulah yang pada permulaan yang Cik Madlah kongsikan tadi Maksudnya kepala betul, badan betul, landasan betul baru jalan tu betul lah. So daripada awal tu memang semuanya kena berada tepat pada tempat yang betul. Kalau ada salah sikit je, so benda tu mungkin akan akan menjejaskan sedikit perjalanan bisnes kita. Betul lah,
Ya. Okey, so Ajah, sekali lagi terima kasih kepada Ajah di atas perkongsian yang cukup luar biasa hebat. Okey. So, jadi kita teruskan lagi. Okey. Terima kasih dan terima kasih juga kepada Cik Mazlah di atas perkongsian berkenaan dengan sifat-sifat manusia. Betul lah orang cakap rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebab itulah manusia ni unik. Kalau semua sama tak best pula, dah jadi robot, betul tak? Tapi itu yang bestnya, dan itu dia keindahan kita berada di dalam dunia multi level, kerana kita banyak berurusan dengan orang ramai. So kita tahu sifat orang, kita tahu bagaimana untuk tackle orang. So saya rasa topik kita pada malam ni memang betul-betul sangat penting, terutamanya untuk anda sebagai seorang usahawan CNI yang banyak berjumpa dengan orang, dan mungkin apa yang kita kongsikan pada malam ini yang dikongsikan oleh Cik Mazlah dan juga sharing oleh Double Diamond Agency Manager Hajah Siti Nurliah tadi dapat membantu melancarkan lagi perjalanan bisnes, berjumpa dengan orang dan bagaimana untuk menguruskan pasukan sendiri, pasukan CBO kita untuk mengembangkan lagi rangkaian kita pada tahap yang maksimum lah orang cakap kan. So maknanya kita tahu posisi setiap orang itu. Itu memang satu benda, saya sendiri pun dah lebih daripada 10 tahun dalam dunia multi level. So saya nampak benda tu satu benda yang penting lah, sebab kebanyakan leader yang saya jumpa mereka tahu bagaimana cara untuk tackle tim masing-masing. Kerana dalam satu tim tu bukan ada sejenis manusia je, ada berbagai-bagai jenis, dan malam ni baru kita kupas 4 je tu. Dan daripada 4 tadi yang Cik Mazlah kongsikan tadi tu, mungkin juga ada cakap apa, ada cross attitude juga, maksudnya ada separuh dominan dan separuh lagi dia teliti dan sebagainya. So benda tu sangat menarik, sangat unik untuk dipelajari dan juga untuk dialami sendiri sepanjang di dalam bisnes CNI ini. Okey, jadinya saya tidak nak cerita panjang. Kita ada seorang lagi speaker yang cukup luar biasa hebat pada malam ini yang akan berkongsikan dengan anda. Tadi Cik Mazlah dah ceritakan tentang komunikasi, ciri-ciri orang yang mempunyai yang mana kita kena tackle mereka melalui cara yang berbeza berdasarkan sifat kepribadian mereka. Jadi satu lagi topik yang pada malam ni bagi saya sangat penting juga adalah bagaimana untuk memupuk tabiat yang bagus sebagai seorang pemimpin yang cemerlang di CNI. Okey. So jadi untuk topik ini kita ada seorang lagi speaker yang cukup luar biasa hebat, iaitu beliau ni adalah seorang bekas manager ataupun pengurus produksi sebelum ini di sebuah kilang yang ternama, dan beliau juga dah sampai ke Jepun dan sebagainya sewaktu bekerja. Namun begitu, beliau memilih jalan untuk menjadi seorang usahawan di CNI. Yang mana di dalam CNI terdapat beliau telah mencapai pelbagai achievement ataupun pencapaian. Beliau adalah seorang wellness coach. Beliau juga adalah ahli jawatan kuasa CAN, iaitu sistem pembelajaran CNI, dan beliau juga adalah MDRT Trip Achievers dan juga pencapai tabung kereta yang pertama, dan beliau telah melancong banyak tempat dalam dan luar negara. Okey, so dalam masa sama pada tahun 2021 beliau telah mencapai bonus kepimpinan sepanjang masa, iaitu daripada bulan Januari konsisten sampai bulan Disember, dan beliau telah mencapai pelbagai anugerah iaitu seperti Business Builder Award. Beliau juga telah mencapai Wellness Top Sales Award dan banyak kali mencapai NEI 2 Top Referral Award sepanjang tahun 2020, 2021 dan 2022 ini. Dan yang terkini melalui website kita yang terbaru, shopping website kita baru iaitu shop.la, beliau adalah pemenang cabaran yang telah pihak syarikat CNI berikan. Jadi beliau akan bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk membincangkan satu lagi topik yang cukup menarik, bagaimana untuk memupuk sifat ataupun tabiat untuk sebagai seorang pemimpin yang cemerlang. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Double Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Jusoh. Dipersilakan. Admin boleh tolong upkan? Okey, boleh dengar Wan? Boleh, clear. Okey, baik. Ada kesilapan sikit je, bukan Double Diamond, Diamond Agency Manager. Diamond. Okey. Nanti orang marah nanti, ya tak?
Okey, lama tak ada, lagi, tak tak ada. lama, tak Ah, lama. dah lama lagi insya-Allah. Okey, Tak terima lama. kasih. Terima kasih, Okey, terima kasih okey, dan silakan. boleh Wan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam kepada semua rakan-rakan saya yang berada pada malam ni. Jadi kalau malam ni kita tengok dia tak ramai malam ni. Mengapa tak ramai? Kerana kalau kita tengok sekarang ni dah banyak ada buat aktiviti fizikal dekat luar sana. Dekat DGC pun dah ada meeting sekarang ni tak? Jadi pada malam ni juga tak ramai kerana kita adalah leader-leader yang terpilih. LBA. Mana LBA ni? Mana Leadership Bonus Achiever. Yang AM ke atas. Mana yang dah taiko lah ni. Tak? Bila dah taiko ni, secara bercakap pun kita nak kena bagi nampak ada keras dan straight sikit. Tadi Cik Mazlah dah hihing dengan kita. Dah hihing dengan kita. Dan Hajah Nolia pun dah beritahu kita dah. Sebagai seorang leader, apa sepatut kita kena buat, apa sepatut kita kena cakap dan sebagainya lah. Jadi pada malam ni, kita bukan produk. Kadang anda tengok pada malam ni, seni komunikasi. Seni komunikasi dan daya kepimpinan. Sebagai seorang leader ni, saya nak cerita sebagai seorang leader ni, kita cerita base kepada pengalaman saya lah. Base kepada pengalaman saya. Mungkin saya ambil, mungkin pada malam ni saya tengok ada ramai leader-leader yang ada, jadi mungkin saya boleh gunakan nama anda untuk kebaikan, bukan benda yang tidak baik. Saya gunakan nama anda, saya minta maaf dulu dengan anda, mungkin takut anda marah dengan saya dan sebagainya. Okey, sebenarnya daya kepimpinan usahawan CNI ini berasaskan habit ataupun tabiat. Jadi saya nak cerita dengan anda ni daya kepimpinan sebenarnya. Jadi kalau saya rasa mungkin saya tak payah kenalkan nama saya, mungkin anda dah kenal saya dan kita pun selalu berjumpa dari secara fizikal dan online dan sebagainya. Jadi yang pertama saya nak beritahu dengan anda daya kepimpinan usahawan ni, CNI ni, satu adalah berasaskan kepada yang pertama ni kalau anda nak jadi sebagai seorang pemimpin, daya kepimpinan anda yang pertama, anda tengok. Yang pertama, kalau anda boleh baca sama-sama dengan saya, menerangi orang lain dengan tindakan yang prihatin. Menerangi orang lain dengan tindakan yang prihatin. Bermaknanya kalau anda nak jadi seorang pemimpin, nak jadi seorang usahawan yang hebat, anda nak kena menerangi orang tu. Bermakna anda nak kena beritahu orang, nak kena beritahu networking anda nak kena beritahu kumpulan anda ataupun CBO yang baru join dengan anda ni, anda kena beritahu dengan jelas. Dengan jelas, sambil tu dengan tindakan anda sekali. Dan semangat tu mesti berkobar-kobar. Of course, anda kena semangat yang berkobar-kobar. Kalau anda nak buat CNI sebagai seorang leader, ada juga pengalaman saya yang lama-lama dalam CNI dan saya tengok daripada luar, ramai juga di antara pemimpin, dia cara penerangan dia bagus, dia agak detail tapi tidak berkobar-kobar. Tidak berkobar-kobar dan dia bila tak ada berkobar-kobar sebagai seorang orang baru ataupun sebagai seorang pengikut lah kita panggil, prospek dia nampak orang ni macam acu tak acu saja. Ada, dia macam was-was saja dengan pemimpin. Jadi kita kena ada semangat berkobar-kobar dan dalam masa sama juga kita kena berusaha 100% dengan penuh yakin. Sebab tu ramai juga yang tanya saya, dia kata mengapa masih bersama dengan CNI? Tak nak cuba ke bisnes lain? Tengok, tak nak cuba ke syarikat lain? Jadi kalau anda sebagai seorang leader lah, bila anda berusaha lah, anda berusaha 100% ke arah sana lah. Kalau anda buat CNI, apa yang anda nak, memang anda kena, apa yang leader dapat, itu yang anda buat lah. Anda akan dapatkan. Jadi anda kena berusaha 100% dengan yakin. Anda kena yakin, sebab tu bila saya masuk CNI, bila saya buat CNI, saya begitu yakin. Keyakinan saya penuh dengan syarikat CNI. Pertama, memang kena yakin dengan diri sendiri dulu. Pertama, anda kena yakin. Anda jangan yakin yang lain-lain dulu. Anda kena yakin dengan diri anda. Bila anda dah yakin dengan diri sendiri, baru anda yakin dengan syarikat. Anda tengok syarikat dah berapa lama. Anda kena yakin dengan produk. Kita pun dah tahu dah, produk CNI memang bagus. Memang luar biasa. Kita tahu. Kita kena yakin dengan syarikat. Kita kena yakin dengan plan yang CNI ada. Kita kena yakin dengan sistem CNI ni. Dengan budaya CNI, semangat semuk dan sebagainya. Sebab tu bila jadi seorang leader ni, seorang pemimpin, anda ibarat macam lilin lah. Anda tengok dekat sana, ibarat macam lilin. Kalau anda tengok cikgu ibarat macam lilin. Dia bakarkan diri dia untuk menerangi orang lain. Sama juga, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, anda kena tolak tepi dulu, pentingkan diri sendiri. Selfish, anda kena tolak tepi dulu. Anda jangan utamakan anda saja. Bila anda tak tengok dekat bawah, anda jadi kelang kabut lah. Sebab tu hari ni, menerangi orang lain dengan tindakan yang prihatin, satu. Yang kedua, semangat, mesti berkobar-kobar. Yang ketiga, berusaha 100% dengan penuh keyakinan.
Ini yang pertama, bila anda sebagai seorang leader. Yang kedua, tabiat yang nombor 2 ni memang kita susah nak buat, tapi tak dengar suara saya ke? Wan? Wan. Dengar. Dengar tak? Dengar, clear. Ada yang kata tak ada suara tu? Saya tak faham. Saya tak ada suara kan atau sebelah sana tak ada suara? Atau saya kena buka ni? Okey, clear. Clear? Mungkin ada masalah ni. Suara clear. Okey, sorry. Mas Aidan ni. Okey. Yang kedua, menetapkan matlamat pertumbuhan secara berperingkat. Sebab tu bila kita buat senai ataupun kita sebagai leader, kita kena tetapkan matlamat tu, pertumbuhan secara berperingkat. Kita tak boleh nak terus. Kita kena ada step by step cara kita nak develop line kita. Dalam masa sama juga, berperingkat mengejar impian dan cita-cita secara bertukar lumus. Ini anda sebagai leader, anda nak kena ada ni. Anda tak boleh, contoh macam ni, saya ambil yang paling mudah. Mungkin ayat tu mungkin. Ini ayat high class ni. Bila high class, saya kena ambil sampel sikit. Okey. Menetapkan matlamat pertumbuhan secara berperingkat. Satu. Yang kedua, mengejar impian dan cita-cita dengan secara bertukar lumus. Contoh saya ambil. Saya ambil contoh yang paling mudah. Malam ni kita ada contoh saya ambil. Kita ambil, ada ramai ni saya tulis ni. Kita ada Puan Fatimah Salim. Kita ambil. Minta maaf saya guna nama anda. Saya ambil salah seorang, ramai ada sebenarnya. Tapi saya ambil yang ni saja. Yang sempat saya tulis. Kita ambil Fatimah Salim daripada Sabah. Kita ambil Puan Judi daripada Sarawak. Kita ambil Shirin Sagin daripada Sarawak. Kita ambil Diamond Lim daripada KK. Anda tengok. Bertukar lumus untuk capai cita-cita ni anda bayangkan dalam kalau kita tengok 2 tahun lepas. 2 tahun lepas kita COVID. Betul tak? Kita COVID. Bila kita COVID, bermakna pergerakan kita agak terhad. Bila terhad, macam mana kalau anda tengok 4 orang insan ni dia boleh capai. Boleh capai yang pertama LBA. LBA ni mana leadership bonus achiever tu dia capai. Walaupun ada juga Cik Nazari pun capai tu. Bangkok pun capai tapi dia tak pergi mungkin ada urusan yang tergendala, ada urusan penting. Tapi yang 4 orang saya nak beritahu tadi LBA lepas dalam masa pandemik. Dalam masa sama juga LBA di Gin Hotel. Yang kedua di Bangkok. Macam mana dia boleh fight pergi Bangkok tu? Kita bukan kata boleh pergi Bangkok. Betul pergi Bangkok, tapi anda kena tengok nak fight pergi Bangkok tu bila? Masa COVID tu. Masa COVID, masa keadaan orang yang agak kritikal tak boleh keluar, nak lakukan senai agak susah, macam mana insan 4 orang ni dia boleh buat. Boleh lepas pergi Bangkok. Dalam masa sama juga dia boleh lepas pergi Greece. Athens Greece Santorini. Tengok, ini hebat. Perjuangan mereka bukan hari ni, perjuangan mereka 2 tahun lepas. Semasa COVID, setahun 2 tahun lepas. Dan juga dengan Taiwan dan sebagainya. Ini dikatakan mengejarkan impian. Mengejar impian dan cita-cita bertukar lumus dalam situasi macam mana sekalipun. Termasuk saya pun sama juga. Kalau nak cakap saya, nanti orang kata, Cik Bozi nak cakap Cik Bozi punya. Bukan. Saya pun sama, LBA saya buat dalam masa COVID, sama juga. Pergi Bangkok dan sebagainya dan Greece pada 12 hari bulan ni. Okey. Nombor 3. Tabiat nombor 3 ni, menangi cabaran hidup secara positif. Kita kena cabaran memang adalah. Cabaran manfaatkan setiap satu kesempatan dalam urusan perniagaan seharian. Anda boleh baca kat situ. Bangkit terus bangkit. Tengok Anda mungkin nampak saya dalam keadaan sekarang ni. Anda nampak saya, Cik Fauzi Diamond. Okey, ada boleh LBA setiap tahun, contoh macam ni. Capai berbagai-bagai anugerah dan sebagainya. Dengan pendapatan yang konsisten. Anda tengok saya dalam keadaan sekarang. Anda tengok, mungkin saya tak pernah cerita dengan anda. Malam ni kita tak ramai. Kita ada 30 lebih saja pada malam ni. Anda bayangkan, menangi cabaran hidup secara positif. Saya kalau anda tahu, untuk pengetahuan anda, Cik Mazlah mungkin dia tahu, Mr. Chan, salam takziah untuk Mr. Chan pada malam ni, untuk family dia. Jadi, Mr. Chan dia tahu, dan ramai leader-leader yang lama-lama Cik Murad dia tahu, macam mana dulu kalau anda tengok, saya pada tahun 2013 dengan 2014, saya dilanda banjir sebenarnya. Dilanda musibah banjir. Rumah saya tergelam habis. Kalau anda tanya saya lah, apa yang saya ada, saya kosong. Saya tak ada apa. Pakaian saya, pakaian barang-barang rumah perabot saya semua habis. Bukan banjir sampai lutut tau, bukan banjir sampai buku lali, bukan banjir sampai dekat perut, tapi banjir sampai tergelam rumah. Anda bayangkan saya kosong, zero, tak ada apa pada tahun 2000. Bukan kena sekali tau. Saya kena 2013, 2014. 2 tahun saya kena berturut-turut. Anda bayangkan macam mana dalam keadaan
anda sekarang ni patut bersyukur. Sebab tu saya kata, mengenai cabar hidup secara positif, anda masih bersyukur. Kita tengok kawan-kawan kita yang buat CNI, leader-leader kita yang buat CNI. Anda masih ada rumah, masih ada kereta, masih ada duit, masih ada pekerjaan, rumah tak ada musibah banjir dan sebagainya, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi anda masih lagi agak-agak masih lagi tak boleh nak buat CNI dan sebagainya. Ini bukan anda dalam ni lah. Kita tengok sahabat-sahabat kita dekat luar sana. Sebab tu hari ni kalau anda tengok saya, macam mana saya buat. Saya bangkit dan terus bangkit. Sampai sekarang saya bangkit. Anda tengok. Ini adalah anda kena cabaran tu, anda nak kena positif. Dan anda tengok, anda kena bangkit dan terus bangkit supaya anda senang sikit. Macam saya tak ada pandang ke belakang, saya terus buat je. Walaupun pengalaman dulu, kalau kita nak cerita dengan orang, ada masa kita sesuai cerita tak? Sesuai. Kalau selalu cerita benda-benda macam ni, dia jadikan benda tu jadi negatif. Tapi nak cerita kepada anda, masa saya buat CNI dulu, 2013, 2014, macam mana saya ditegelami oleh banjir, sampai tenggelam rumah, saya tidak ada apa, hanya sempat buat lari 2 kereta saja, yang lain semua saya hilang, tak ada apa, pakaian habis sebuang, barang rumah buang semua sekali. Termasuk peti air, barang elektrik dan sebagainya. Tengok, back to zero. Bukan zero, rumah saya kata minus lagi. Tapi saya bangkit dan bangkit. Sekarang bukan senang, nampak ada apa ni? Ada nyawa. Ada orang kata hanya tinggal nyawa saja, tapi nyawa ini saya anggap dia sebagai satu benda yang positif ke depan dan saya terus maju. Okey, yang 4 tengok. Tabiat nombor 4 ini mencontohi pengalaman sukses daripada pemimpin anda. Teladan daripada pemimpin anda. Hari ini pun ramai. Kalau kita tengok kat sini, saya ambil contoh lah, kita ambil contoh. Anda nak kena ambil mencontohi pengalaman kejayaan daripada pemimpin sebagai teladan anda. Kalau anda ambil kat sini, kita ambil yang mana ada sekarang ni. Kita ambil yang mana ada sekarang ni. Anda tengok. Daripada Sabah kita ambil. Kita ada Diamond Lim pada malam ni. Orang yang ada DC, macam mana dia masih lagi melakukan CNI. Contoh kita ambil daripada beliau. Kita ambil apa lagi? Fatimah Salim daripada Tawau. Daripada Tawau Sabah. Kita ambil Tuan Haji Ramli. Tuan Haji Ramli Jack. Kita ada Cikgu Ahmad. Kita ada apa lagi? Double Diamond Irman. Kita ada Hajah Nolia. Anda boleh ambil ni. Anda boleh ambil daripada ni. Dan kita ada apa lagi? Kita ada Crown Diamond Cik Murad bin Basir. Hajah Siti Rawan. Kita ada Haji Zainal Ustaz Basir, Cikgu Kong sebagainya untuk passenger. Dan kita ada Diamond Elite. Dan banyak lagi nama-nama yang saya tak sebut. Tapi ini anda boleh ambil. Macam mana beliau, kita boleh ambil dia sebagai satu contoh. Teladan macam mana suksesnya mereka dalam CNI. Dan bertindak sebanyak mungkin, khususnya 4S. Anda kena ingat ni, 4S ni, 4 fundamental ni anda nak kena macam mana? Pertama, anda kena aktif mengguna. Sekejap, saya minum air sekejap. Sebenarnya saya ni cuaca panas. Bila cuaca panas, tekak kering sikit. Saya minum sikit, Wan. Boleh, Wan? Okey, tengok. Bertindak sebanyak mungkin, khususnya 4 kemahiran tadi. Pertama, aktif guna. Anda kena aktif guna produk. Sebagai seorang usahawan, sebagai seorang leader, anda nak kena aktif guna produk. Sebelum anda ajak rakan kongsi anda melakukan CNI, anda sebagai seorang pengguna 100%. Orang yang berjaya dalam apa-apa syarikat sekalipun, orang yang berjaya dalam multi level sekalipun, berjaya dalam apa bisnes sekali, pertama dia mesti jadi seorang pengguna 100%. Kalau anda cerita dengan orang hebat macam mana, kalau anda bukan seorang pengguna, anda susah nak berjaya dalam bisnes anda buat. Contoh macam CNI, anda mesti jadi seorang pengguna 100% baru anda boleh cerita dengan orang tentang kehebatan produk ini. Sebab tu di rumah anda ada banyak kan, kita ada toilet. Apa produk yang anda pakai dekat toilet? Kalau dekat dapur, apa produk yang anda pakai? Dekat rumah, dekat ruang tamu. Hari ni saya ada buat group meeting sikit dekat rumah. Anda bayangkan bila orang datang di rumah saya hidan apa? Saya hidan, okey, nak apa saya kata? Dekat rumah saya ni ada banyak teh. Teh halia ada, okey, susu kambing ada, susu rimau ada, saya bagi. Saya bagi minum je. Pasal saya nak kena tunjuk kepada prospek tadi, saya adalah 100% seorang pengguna. Walaupun saya boleh buat dekat rumah saya ada tak teh? Ada teh jenama luar, tapi saya tak minum. Beli sebagai, mungkin saudara mara nak balik nak minum, dia tak nak minum kopi ke, dia minum teh. Saya buat produk-produk CNI. Sebab tu hari ni jadi seorang pengguna yang aktif. Seorang pengguna yang berguna dulu sebagai seorang leader. Yang kedua, kena taja orang. Bisnes apa sekalipun kalau tak ada taja orang, memang anda tak ada lah. Pergerakan kepula anda sebagai seorang leader, kalau anda nak more, nak boom market ataupun anda nak dapat sale yang baru, anda mesti aktif menaja.
Sebab tu hari ni kena buat sponsoring dan sebagainya. Sebab tu kebanyakan kita tak boleh buat CNI, tak ada bonus, tak ada sales sebab kita tak ada orang baru. Kita mengharapkan orang yang sedia ada. Orang yang sedia ada, kita dah tahu dah buying power dia, kekuatan dia tu macam tu saja. Bila kita tunggu dia, memang kita akan ketinggalan. Lama-lama kita akan give up. Sebab tu sebagai seorang leader, anda tak boleh tunggu. Yang mana ada, anda jaga. Dalam masa sama juga, anda kena aktif menaja yang baru. Yang ketiga, aktif mencadang. Yang keempat, aktif bina rangkaian. Mencadang apa yang anda cadang untuk kepulauan anda. Kalau kepulauan anda macam ni, okey, kepulauan kau macam ni kena buat aktiviti. Kalau dia tanya produk, sesuai produk apa, ini produk dia. Kalau dia tanya macam mana nak buat CNI, nak guna plan macam mana, macam ni cara dia. Anda kena aktif, kena bagi cadangan. Sebagai seorang leader, anda kena ada cadangan yang benar. Tak tahu, kena tanya apply anda. Kena tanya apply ataupun mentor anda. Tak tahu juga, tanya syarikat. Mungkin syarikat boleh bantu anda. Sebab tu hari ni, tengok. Saya nak cerita sikit dengan anda. Mungkin ada masa sikit. Masa pun tak sempat saya rasa. Mungkin kalau ada di antara kawan-kawan kita lah, saya minta maaf. Dalam keadaan sekarang ni, kita tengok. Dalam keadaan sekarang ni, kita tengok. Ada orang kata, tenang lah bang. Tengok, mengapa dia cakap tenang? Tengok. Dalam keadaan, dia tenang bukan disebabkan oleh CNI itu tenang. Sebab dia, masalah dia, mungkin cuaca. Dalam keadaan panas, kadang-kadang hujan dan sebagainya. Inflasi, benda makan mahal dan sebagainya. Satu. Yang kedua, disebabkan oleh penyakit. Kadang-kadang batuk, influenza. Dah COVID influenza pula. Yang ketiga, dalam keadaan susah nak dapat kerja. Yang keempat, bila dapat kerja gaji murah pula. Jadi bila dia, benda ni yang menyebabkan dia jadi pengaruh dia. Jadi bila dia buat CNI, dia keluar daripada CNI, dia buat syarikat lain. Kerana dia rasa diri dia hebat. Sebenarnya, anda kena ingat, bila anda buat CNI, anda boleh tengok leader-leader yang lama, bila dia keluar dari CNI, tak ke mana pun dia pergi. Kerana dia rasa diri dia hebat. Bila dia buat syarikat lain, dia rasa kehebatan dia tu dia boleh naik. Dia tak boleh naik. Saya tengok kebanyakan tak boleh pergi maju jauh. Tak boleh pergi jauh. Tidak sukses dalam CNI. Kerana apa? Bila dia buat CNI, dia kena ingat banyak faktor yang membantu dia. Apa yang membantu dia? Pertama, downline dia yang banyak bantu dia. Yang kedua, mentor dia, upline dia yang bantu dia. Yang ketiga, syarikat mempengaruhi, bantu dia. Daripada plan dan sebagainya, daripada produk dan sebagainya yang bantu dia. Ini boleh mempengaruhi anda sebenarnya. Tapi bila anda tolak benda ni semua, anda nampak anda hebat kerana anda naik, kerana anda hebat, anda double diamond contoh. Oh, aku hebat. Aku tak perlukan semua ni. Aku buat syarikat lain, aku boleh naik. Pun tak boleh naik juga. Kerana benda-benda faktor luaran tu tidak membantu dia. Sebab tu hari ni, fikir sebelum bertindak. Okey, yang kelima. Menjalin hubungan baik dengan sanak saudara. Ini. Bila anda melakukan CNI, tengok perhubungan hablum minan nas. Hablum minallah, kita dengan Allah. Itu kita dengan Allah. Itu kita je yang tahu. Hablum minan nas, perhubungan kita dengan manusia. Hari ni kalau anda buat CNI, saya lama dah nak cerita dengan anda. Kalau anda dah kahwin, ada suami isteri. Perhubungan anda, bila anda lakukan CNI, anda mesti ada hubungan yang baik, mesti ada satu kepala dengan rumah anda buat CNI. Saya senang. Rumah saya, otak dia CNI. Saya otak CNI. Jadi bila gabung saja, dua-dua CNI. Cuba ada selisih pendapat itu biasa untuk kebaikan. Tapi kalau anda ada isteri, tapi anda tak nak wujudkan isteri anda masuk dalam kelompok anda buat CNI, susah. Jadi benda ni agak susah perjalanan anda. Sebab tu kena ada. Ya, ada suami pun sama. Cuba panggil suami. Walaupun dia tak minat, anda cuba tarik sikit-sikit supaya dia imbos ataupun dia join dengan anda. Walaupun dia tak boleh bantu banyak, dia boleh bantu sedikit tentang perniagaan ini. Sebab tu kena ada hubungan yang rapat lah. Kalau anda nak buat CNI, orang kata apa, lebih baik ada orang panggil macam mana, dia kata lebih baik jangan ada satu musuh daripada ada 1000 kawan. Tengok, lebih baik jangan ada satu musuh daripada ada 1000 kawan. Sebab tu hari ni jangan ada musuh, hubungan kita kena baik. Tengok, sahabat andai, tak kira lah, sudi menolong dan sanggup memberi demi mewujudkan aura yang terbaik. Bila tingkah laku anda baik, cara penyampaian anda baik dengan semua orang, attitude anda bagus, secara automatik dia akan menyebabkan secara automatik aura itu baik. Orang tengok anda, oi bagus. Fatimah Salim, hebat ni kakak ni. Aura dia positif, baik orang ni. Tak? Kalau dia belanja, Fatimah kalau belanja saya lagi bagus, tak? Banyak lagi aura positif. Sama juga. Aura ni anda kena ada. Aura ni menyebabkan orang tengok anda, baik. Okey, nombor 6. Istiqamah. Ini kadang-kadang orang tak faham apa maksud istiqamah. Istiqamah ni anda tengok. Istiqamah ni berterusan. Ada orang dia buat, dia rasa penat, dia berhenti. Bila dia buat balik. Bila dia rasa penat, dia berhenti. Lepas tu dia buat balik. Dia rasa ada semangat, dia buat. Tak boleh. Bila anda buat CNI, anda tengok.
Saya masih ingat lagi dulu Double Diamond Cik Murad. Masa tu Double Diamond. Dia kata apa? Dia kata kalau kau nak buat CNI, kau jangan suka-suka buat, lepas tu kau rehat. Dia cakap dengan saya, ayat yang paling mudah, bila kau bawa kereta, kalau anda pakai manual kan? Bila anda dah masuk gear 1, masuk gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, jalan sajalah. Buat saja. Anda jangan pergi masuk gear 3, pergi masuk gear 2, balik pergi tak parking dan sebagainya. Bila anda letak parking, anda tarik handbrake, benda dah jadi payah bos. Jadi momentum anda nak buat tu dia susah sikit. Sebab tu hari ni nak kena ada istiqamah, berterusan. Buat ni tidak semestinya macam mana, buat terus, tak ada. Anda buat, anda tengok cara, kalau rasa tak larat, buat sedikit. Tapi anda jangan berhentilah. Anda berterusan insya-Allah. Kalau anda berterusan, insya-Allah. Sama juga dengan Zoom meeting. Setiap kali ada Zoom meeting, saya masuk. Saya walaupun macam mana sibuk, saya cuba. Kalau ada, saya masuk. Bila saya masuk aja Zoom meeting macam semalam tentang produk Cik Mazlah cerita. Anda dapat knowledge banyak tu. Jadi bila anda tak masuk, anda tidak berterusan. Anda tidak istiqamah dalam Zoom meeting. Sebab tu anda tanya soalan yang sama. Masih lagi tanya. Apa beza Li dengan enzyme? Apa beza Li dengan enzyme? Apa beza Li dengan enzyme? Li dengan enzyme sama saja. Sebenarnya cuba ada sedikit sebanyak saja perbezaan dia. Anda masih tanya benda yang sama saja. Sedangkan benda ni hari-hari kita bercerita dalam Zoom meeting. Tapi sebab anda tak masuk, anda istiqamah dalam meeting, anda ketinggalan. Sebab tu kalau ada masa, masuk je. Tak kira lah Zoom meeting sebagainya, fizikal ke secara online. Kita sekarang ni banyak dah. Fizikal ada, secara online ada, hybrid ada sebagainya. Tengok. Bila istiqamah, kunci kejayaan. Confirm. Amalan berkhidmat secara konsisten dan meningkatkan nilai servis serta mencipta pengalaman terbaik. Tengok. Bila anda dah istiqamah, berterusan buat. Tengok. Anda tingkatkan nilai servis anda. Secara automatiknya, ini adalah pengalaman terbaik anda dalam perniagaan ini. Nombor 7, hati yang tulus, ikhlas membantu, karakter pribadi yang disayangi. Tengok nombor 7 tu. Okey. Karakter pribadi anda, gentleman terbaik, terbaik seorang insan istimewa. Tengok attitude anda nombor 7. Dulu kalau anda pernah baca satu artikel yang dikeluarkan oleh John Naisbitt, kalau tak silap saya lah. Dia kata apa? Dia kata kalau anda, ini orang hebat lah, orang hebat dunia kata apa? Kalau attitude anda bagus, attitude anda mantap, attitude anda, sikap anda bagus, secara automatik tau. Secara automatiknya 60% tu, dia dah bawa jenama diri anda tu. Sebab tu apa-apa hari ni, perangai anda, sikap anda ni, menyebabkan dia dah secara automatik marketing. Dia dah marketing diri anda. Jadi anda tak perlu penat lagi buat marketing. Kalau anda buat CNI, tengok, hati anda yang ikhlas nak bantu ni. Nak bantu orang supaya orang tu berjaya dalam CNI. Yang kedua, nak jadikan peribadi jenama anda tu supaya insan yang istimewa. Anda nak kena, sebab tu bermula dengan attitude sikap anda yang baik. Okey? Nombor 8, merancang secara peribadi setiap aktiviti anda. Tengok, merancang secara peduli setiap aktiviti anda. Merancang secara peduli setiap hari. Aktiviti anda ni anda nak kena ada. Kena melaksanakan tanggungjawab tugasan anda, usahawan cara membina setiap waktu. Bermaknanya, tengok, merancang secara peduli. Maknanya aktiviti anda ni anda nak kena rancang setiap hari. Sebab tu bila anda bangun saja pagi, anda dah tahu dah untuk apa aktiviti anda untuk besok. Besok pagi apa anda kena buat. Okey? Di mana anda? Ke mana aktiviti anda? Ke mana anda nak pergi? Berapa PV anda nak buat sebagai seorang leader? Anda kena tulis tu. Tulis, anda sekarang ni senang. Tak payah tulis pakai buku lagi dah. Anda dah masuk dalam WhatsApp anda je. Okey, besok macam saya. Saya senang. Bangun je pagi, rumah saya dah WhatsApp dah. Okey, besok ni kerja kita bang. Poster barang. Gini. Okey, ni ada nak 12 botol free 2 vitamin C contoh. Kita dah tulis dah. Merancang secara peduli. Lepas tu, nak pergi DC sekejap. Ada orang nak jumpa dan sebagainya. Ada nak buat PKP. Kita dah rancang dah aktiviti. Sebab tu tabiat ini secara merancang secara peduli setiap hari, melaksanakan tanggungjawab tugasan usahawan secara membina setiap waktu. Okey. 8 hari ni saya dah cerita dengan anda. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang usahawan, ini habit anda cuba amalkan. Tak boleh buat semua, dapat sikit pun dah okey dah. Tak boleh buat semua. Ada orang kata apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua lah. Apa tak? Kalau kita solat 5 waktu kan, tak boleh sembahyang sunat, tak boleh buat tahajud, tak apa. Yang penting jangan tinggal yang wajib tu. Tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Itu ayat dia yang paling mudah. Okey, seterusnya, tengok. Bagi orang baru, kita tengok. Ini adalah kalau anda tengok kat sini perbezaan yang tak boleh semata-mata dari segi tengok. Bagi orang baru, anda tengok sebelah sini. Orang baru, CBO baru. Dia tak sama dengan kita tau. Kita sebagai leader, sebelah kanan saya ni. Okey? Sebelah kiri ni, kalau anda tengok sebelah kiri ni adalah
bagi orang baru. Bagi orang baru, bagi orang prospek baru, tengok. Bila dia nak buat satu perniagaan, bila dia nak buat CNI, dia akan mesti tengok kesan produk. Bagus tak produk ni? Dia akan tanya soalan macam tu kepada kita. Produk ni bagus tak? Bila makan ada kesan tak? Dia akan tanya macam ni biasanya. Sebagai leader tak ada. Okey. Dia akan tanya lagi pengurangan harga. Boleh beli dengan harga murah tak? Berapa kau boleh bagi harga kepada saya? Boleh potong harga sikit tak? Tengok. Harga ada diskaun tak? Ada promosi tak? Dia akan tanya macam ni. Ini bagi orang baru. Normal. Lepas tu yang ketiga dia tanya berapa banyak wang boleh dapat. Ada orang tanya saya berapa banyak bonus abang boleh dapat buat CNI ni. Berapa ramai, kadang-kadang dia tanya berapa ramai kumpulan abang. Berapa ramai bos punya sponsor dekat bawah ni. Ada berapa ribu kumpulan dan sebagainya. Jadi, orang baru dia akan tanya benda-benda macam ni. Ini dia akan tanya. Dan ditanya pula kepada anda sistem berdasarkan teknik. Sistem teknik macam mana? Bang, macam mana nak dapat 10,000 bonus? Dia tanya, dia nak teknik tu. Teknik dia nak. Macam mana bang nak suruh orang masuk ahli? Dan macam mana teknik nak suruh orang tu buat CNI? Ini teknik. Ini biasanya orang baru. Tapi perbezaan CNI mesti unik daripada segi mana? Sebagai seorang leader, anda tengok sebelah sana tengok. Perbezaan CNI mesti unik segi apa? Daya saing pasukan. Sebenarnya sebagai seorang leader, daya saing pasukan tu. Bila kita dah sebagai seorang leader, kita kena develop kumpulan kita, kita kena kuatkan kumpulan kita kena ada daya saing di antara kumpulan kita tu dengan kita tengok orang lain punya grup pula. Yang kedua, budaya. Budaya sistem tu kita kena ajar daripada CNI. Kita ada budaya kita. Kita ada sistem yang memang betul-betul solid untuk anda berjaya dengan saya. Kita ada sistem kita, sistem scan kita ni memang dah ada dah. Saya boleh jadi siapa? Tengok. Dalam CNI ni sebenarnya saya boleh jadi siapa? Kalau anda nak jadi seorang yang tepat di masa, yes, sebagai seorang leader inilah dia masanya. Kalau dulu ada seorang leader saya, dia seorang yang cukup pemarah, seorang yang panas barang. Bila dia masuk CNI saja, bila dia belajar dalam CNI, dia jadi seorang yang relax dan sebagainya. Okey, nak jadi seorang bapa yang misali, nak jadi seorang ibu yang misali, bapa yang bagus, ini dia masanya. Dan sistem berasaskan nilai. Tengok. Ini adalah sebagai seorang leader, inilah dia yang kita ada dalam sifat kita sebagai seorang pemimpin sebenarnya. Okey, saya rasa cukup dekat sini. Ada cerita sebenarnya saya nak cerita dengan anda. Cerita ni bagus untuk anda, untuk yang Cik Mazlah kata tadi. Mungkin sempat lagi dah Wan. Saya ambil 5 minit untuk cerita sikit je untuk cerita ni Wan. Boleh. Boleh. Okey, Boleh. saya nak beritahu pasal tadi Cik Mazlah cerita dengan kita. Macam mana berfikiran positif dalam bisnes ni anda kena positif tengok. Saya nak ambil satu cerita yang paling mudah lah. Cerita ni cerita kambing dengan serigala-gala. Sambing dengan serigala. Anda tengok, cerita ni daripada Ibnu Sina. Ibnu Sina ni anda tahu Ibnu Sina dia adalah seorang pakar sains. Anda bayangkan, dulu memang hebatlah Ibnu Sina ni, okey. Anda bayangkan, Ibnu Sina ni dia nak buat kajian, dia bela 2 ekor kambing. Satu kambing dia masuk dalam kandang A, satu kambing lagi dia masuk dalam sangkar B dan sangkar A. 2 ekor kambing dia bela ni Ibnu Sina ni. Dan di sangkar A tadi dia letak seekor serigala. Satu ekor serigala ni dia letak dalam sangkar juga. Tapi dia kuncilah. Kambing tadi pun dia kunci. Jadi di sangkar B tadi, kambing B tadi dia tak ada apa-apalah, dia bagi makan macam biasalah. Sangkar A tadi, kambing dia bagi makan juga. Cuba dia letak berhampiran tu adalah seekor serigala. Anda bayangkan agak-agak berapa lama kambing yang A tu boleh hidup? Sebulan saja dia boleh hidup. Lepas tu dia mati. Kambing B segar tak? Memang segar bugar. Tapi motif saya nak beritahu mengapa kambing yang A tadi mati tak dapat sebulan mati. Kerana pertama, kerana kambing tadi bila dia hari-hari tengok ada serigala, walaupun serigala tu tak boleh makan dia. Tapi disebabkan dia risau. Dia stres, dia overthinking, dia negatif. Saya nak beritahu anda sebab dia negatif. Dia kata, wah serigala makan saya habislah. Bila dia negatif, tengok, bila dia negatif, dia tak boleh hidup. Sel-sel dia semua mati, apapun dia tak boleh buat, terus dia mati. Dan KBB siap macam biasa. So hari ni sebagai seorang usahawan CNI, kita tak ramai malam ni. Positif mindset ni. Mindset kita kena positif, sangat penting dalam hidup kita. Dalam bisnes kita sekalipun. Apa bisnes anda buat, dalam pekerjaan anda sekalipun, anda kena positif. Positif saja yang boleh bantu anda daripada anda usaha, attitude anda dan sebagainya. Tapi saya nak beritahu anda kepada anda sekarang ni, sebabkan kalau anda positif, insyaAllah anda boleh berjaya, anda boleh pergi jauh, anda boleh kekal lama dengan CNI dan anda boleh dapat pendapatan yang konsisten. Apa yang anda nak dengan CNI, insyaAllah anda akan dapat. Okey, saya itu ajalah.
mungkin berterabur sikit. Mungkin yang fahamlah. Yang anda tak faham nanti kita call kemudian lah. Saya rasa itu aja. Wan, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada silap dan salah. Saya anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita minta yang ada pada malam ni kita kuat sikit. Jangan toleh belakang kiri atas bawah, jangan toleh lah. Itu semua lakonan semata-mata. Anda berada dalam satu company yang betul, dalam platform yang betul, dalam syarikat yang betul, dalam environment yang membantu anda yang betul sebenarnya. Saya bersyukur saya berada dalam CNI. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa anda di puncak kerjaan. Okey, I love you boss. Okay, terima kasih Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof di atas perkongsian yang cukup luar biasa. Okey, memang apa cakap banyak benda yang beliau kongsikan tadi dan berdasarkan pengalaman beliau sendiri bersama dengan CNI lebih daripada 20 tahun. Memang hebat. So semoga ianya menjadi tauladan ataupun menjadi apa cakap panduan kepada anda untuk meneruskan bisnes di dalam CNI. Lepas tu kita tengok sikit dalam ruangan chatbox. Apa agency manager Judith daripada Sibu cakap thanks, sangat faham. Yes, so untuk usahawan-usahawan sekalian saya tahu pahit, getir dan juga kemanisan dalam bisnes itu sentiasa ada. Hidup ni tak sentiasa apa cakap, tidak sentiasa begitu indah. Kalau cerita memang sedap, tapi kalau kita sendiri yang lalu memang kita tahu mesti ada payah dan juga jerit perih dia dalam mencapai satu kejayaan. Ya. Okey, dan kita tengok ada lagi soalan daripada tadi, siapa tadi? Ada soalan tak dekat dalam ruangan chatbox? Okey. So tadi Puan Fatimah ada bagi tahu apa tu, Zudis lagi juga ada cakap susah nak pilih sifat diri sendiri. Puan Fatimah bercakap kerana yang tahu kelebihan dan kekurangan diri kita hanya orang lain tahu. Okey, tak seperti juga kan. Kita mungkin dalam perjalanan itu kita tahu bahawa apa tu setiap apa yang kita lakukan tu, kalau kita tengok berdasarkan apa yang Cik Mazlah kongsikan pada permulaan tadi tu, kita boleh tahu sifat kepribadian kita. Dan mungkin juga kadang-kadang kita keliru kerana apa? Mungkin kita nampak ni pun ada, yang ni pun ada, yang ni pun ada sikit. So mungkin menjadi macam apa pun cakap, tak ada sifat yang tertentu. Yes, bukan semestinya apa yang dikongsikan tadi itu seseorang itu akan berada dalam satu sifat kepribadian dia. Mungkin dia akan bercampur dekat situ. So tak ada jadi masalah. Tapi betul juga, selain daripada kita sendiri tahu, orang lain dekat luar sana ataupun downline kita ataupun upline kita lebih memahami kita dari segi luaran, tengok kita daripada segi perangai kita dan sebagainya. Okey, so malam ini memang cukup luar biasa hebat, perkongsian hebat daripada semua speaker-speaker kita. Sekali lagi ucapan jutaan terima kasih kepada semua speaker, kepada Cik Mazlah Ibrahim, kepada Double Diamond Agency Manager Puan Hajah Siti Nolia dan juga Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof. Double Diamond Agency Manager to be tak lama dah. Okay, alright. Okay, jadinya sebelum kita berakhir pada malam ini, sekali lagi kita minta jasa baik anda untuk mengisi borang maklum balas di dalam yang akan dikongsikan oleh rakan saya. Ada kongsi pun oleh Dr. Zaidi di dalam ruangan chatbox. Okay, untuk penambahbaikan kelas kita di masa akan datang. Dan juga kalau anda ada rasa ada topik-topik yang tertentu pihak syarikat dari segi untuk leader lah, untuk leader yang perlu diberi penekanan dan ataupun untuk dikongsikan pada sesi yang akan datang, anda boleh masukkan juga di dalam borang maklum balas tersebut. So untuk kita nilaikan, untuk kita tengok kalau rasanya sesuai, mungkin kita akan masukkan dalam sesi LDS yang akan datang. Okey. Dan juga jutaan terima kasih kepada anda semua kerana terus bersama dengan kami sehingga ke akhir sesi pada hari ini. Okey, dan jika anda sudah isi borang maklum balas tersebut, boleh type dan di dalam ruangan chat box. Jadinya sebelum saya teruskan sedikit lagi perkongsian update yang terkini daripada syarikat, saya nak minta tolong Dr. Zaidi untuk ambilkan gambar kita semua. Okey, Dr. Zaidi boleh? Okey. Boleh. So harap dapat semua buka video. Buka video semua. Terus. Ada Okay, berapa ada dua page? Ada 2 page ready ya. Senyum semuanya. Alright, ada 2 page. Saya pergi page yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3.
Okey, itu yang pertama. Kita pergi ke page yang kedua. Right. 1, 2, 3. Okey dah. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Okey, jadinya sedikit lagi perkongsian daripada saya. Jadi sebelum tu kalau dah siap isi, teruskan type dan di dalam ruangan chat box. Okey, yang terkini berkenaan masih lagi dengan social media kita. Seperti mana yang anda tahu sekarang ni memang kita aktif mengumpulkan posting-posting di dalam Facebook terutamanya ataupun di dalam social media termasuk Instagram dan juga TikTok dan semakin ramai leader-leader membuat posting berkenaan dengan LEF dan juga Life Enzyme. So kita nak mempamerkan kehebatan dan juga keunikan serta fungsi dan juga testimoni daripada anda semua para leader dan juga para CBO yang telah menikmati sendiri kehebatan enzim ini. Okey, kita tengok dah banyak sekali dah ada dekat dalam social media yang terkini, okey, dengan menggunakan 3 hashtag yang utama iaitu saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Jadi teruskan lagi anda punya posting berkenaan dengan enzim di dalam Facebook, di dalam Insta dan juga di dalam TikTok. So ambil gambar ataupun buat video berkenaan dengan enzim, sama ada live enzim ataupun LEF, share di FB, Insta, TikTok, typekan sedikit kata-kata yang datang dia daripada hati anda sendiri tentang kehebatan produk ini. Dan yang paling penting, pastikan anda teruskan letak hashtag saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Okey, buat setakat ini kita dah ada 350 posting lebih kurang dan mungkin lebih lagi di dalam media social media. Okey, dan kita punya target sehingga hujung tahun ni kalau boleh sehingga 1000 posting. Dan kalau lebih lagi bagus So kita nak meriahkan dunia social media ini dengan cerita kehebatan enzim ni. Sayang kan sebab produk bagus tapi ramai lagi orang dekat luar sana tak tahu tentang produk ni. Jadi jom sama-sama kita meriahkan dunia maya kita dengan posting berkenaan dengan enzim ini. Alright, so teruskan posting anda, kita tengok target kita boleh capai tak sebelum hujung tahun ni 1000 posting, dan saya yakin dengan kerjasama anda semua memang tak susah pun nak dapat 1000 posting tu. Alright, so that's all. Dan seterusnya kita yang terkini baru hari ni start tawaran terhad Merdeka, iaitu pusingan yang kedua yang akan berlangsung selama 2 minggu. Yang produk saya tak perlu nak perkenalkan lagi, Nutrimos, krim serbaguna untuk melecur ke, untuk luka-luka dan sebagainya. Memang cukup bagus dan promosi ni pun bagi saya memang sangat luar biasa hebat. Beli 3 Nutrimos besar, jar punya 120 gram dapat percuma 2 Nutrimos kecil yang bernilai yang dalam bentuk tube yang bernilai RM180, ataupun beli 4 Nutrimos yang tube punya 50 gram dapat percuma 1 Nutrimos 50 gram juga, okey, yang bernilai RM90. So jadi war-warkan berita ini di dalam sosial media anda juga. Dan saya nampak dekat dalam WhatsApp story, dekat dalam Facebook story, ramai yang kongsikan tentang promosi yang terbaru ni. Okey, so pastikan dapat berikan manfaat ini, kongsikan manfaat ini dengan orang di luar sana, termasuklah prospek serta downline anda. Okey, dan untuk tawaran terhad Merdeka ini akan tamat pada hari Merdeka, iaitu pada 31 hari bulan 8. Dan promosi ini sah untuk Malaysia dan juga Brunei. Okey, dan yang terkini sekali lagi saya nak emphasizekan, nak kuatkan dari segi promosi khas referral, iaitu NEI 2 kita sekarang ni berkuat kuasa daripada 1 Ogos. Kita dah ada 3 package. Kalau sebelum ni kita cuma ada LEF dan juga ekstasi sahaja. Jadi sekarang kita dah ada 3 package untuk mereka new CBO ni buat pilihan sama ada nak LEF bersama dengan ekstasi ataupun bersama dengan Royal Vitacy ataupun bersama dengan Neoganic. Tak kisah package mana-mana, mereka akan dapat penjimatan yang luar biasa hebatlah daripada harga asal dia. Dan juga dalam sama anda sebagai seorang leader akan mendapat NEI 2 insentif network expansion. NEI 2 ni
yang bernilai RM50 yang akan dibayar secara mingguan. Yang paling penting, syarat paling utama kena ada 100 PSPV. Itu yang paling penting. Okey, dan kalau anda dapat lebih daripada 5 orang new CBO, dalam masa sebulan anda akan dapat insentif tambahan sebanyak RM50 lagi. So sekarang ni orang cakap option dah semakin banyak. Jadi peluang untuk menaja, untuk memperkenalkan produk-produk kita dengan orang baru ni lebih cerah, lebih senang untuk kita buat penajaan. Dan dalam masa yang sama, ni yang lagi special selain daripada untuk orang baru, untuk lain-lain CBO, untuk anda semua, tak kisah yang baru ataupun yang lama, promosi khas insentif pembelian ulangan. Okey, package ni sehingga 31 Disember saja. Beli package yang sama tadi dengan harga yang sama. Dan dalam masa yang sama juga anda akan dapat penjimatan juga kalau anda buat pembelian RM50, RM48 dan RM45 bergantung kepada package. Okey, dan untuk anda sebagai upline ataupun referral, dalam masa sama anda akan dapat RM25 yang dengan syarat at least ada 100 PSPV juga. Okey. So dalam masa sama kalau anda sendiri yang taja, anda adalah seorang AM, anda akan dapat RM50. Tapi yang penting anda adalah seorang LBA. Minimum 300 PSPV dan juga ada 2000 PGPV. Okey, untuk AM sampai EAM. Dan kalau untuk diamond dan ke atas, minimum PGPV 500. Okey, so total dapat RM50 juga. Okey, katalah kalau downline anda yang taja, as a referral, dia akan dapat RM25 dan anda sebagai upline AM akan dapat another RM25. Itu yang bestnya dengan package ni. So rebut peluang ni. So untuk pembelian ulangan ni, package ni masih boleh dibeli oleh anda semua, seorang CBO. So akan tamat 31 Disember. Okey, dan dalam masa sama promosi Ogos, macam-macam promosi yang cukup luar biasa, ni organik, kita ada noni jus, lepas tu kopi TAGC, CNN Cafe, semuanya ada promosi yang luar biasa hebat dan anda boleh rujuk detailnya di dalam CNI Shop punya katalog tu. Alright, so pastikan buat pembelian minimum untuk nutrition product, dapat barang-barang free sama ada daripada 120 hingga 360 PV, dan juga untuk promosi dari segi home care dan juga auto care pada bulan ini minimum pembelian 60 PV ke atas. So akan dapat free vitamin C dan juga Royal Vitamin C dan juga Rinse Toothpaste, bergantung pada berapa PV yang anda kumpulkan. Yang paling penting bukan barang-barang promosi, ini adalah barang yang ala carte. Jadi yang terakhir sekali, terkini pada hujung minggu ini ada 3 program yang cukup luar biasa, yang mana program ini telah dilakukan, yang telah dibuat di Kuantan pada 2 minggu lepas dan juga di Sarawak pada hujung minggu yang lalu dan mendapat sambutan yang cukup hangat, iaitu program Cipta Legasi Anda, yang mana dia ni adalah GBOS, Grand Business Opportunity Seminar. Okey, dan pada minggu ini, pada hari Jumaat akan berlangsungnya di CNI Taman Molek pada 8.30 malam. Pada hari Sabtu di Dewan Balai Raya Umbai Melaka pukul 2.30 petang. Hari Ahad 21 Ogos di Wisma CNI 2.30 petang, dan pada minggu sekali lagi akan berada di Bustani Hotel Jitra Kedah pada pukul 2.30 petang. So tiket masuk adalah RM5 dan setiap peserta yang datang akan berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah yang cukup istimewa. Dan yang lagi best lagi, sekali lagi kita jemput Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof dan juga Crown Diamond Agency Manager Tuan Murad Basir sebagai kita punya main speaker pada hari tersebut. Jadi bawa seramai mungkin prospek dan juga CBO downline anda ke program ini untuk menyuntik semangat mereka. Yang mana tadi kita dah dapatkan perkongsian daripada Double Diamond Agency Manager Hajar Siti Nurlia, yang mana beliau cakap lepas daripada program Cipta Legasi Diri Anda ni, boleh nampak tahap keyakinan mereka semua semakin tinggi kepada diri sendiri dan juga kepada syarikat kita dan juga kepada bisnes CNI ini. So jadi pastikan bawa seramai orang yang mungkin kepada mereka-mereka yang ada di lokasi-lokasi yang disebutkan tadi. Dan kalau anda tak ada tapi anda ada prospek dan juga downline di kawasan tersebut, pastikan mereka sertai program ini. Alright.
Okey, jadi setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua speaker-speaker yang terlibat tadi, Cik Mazlah Ibrahim, Double Diamond Agency Manager Hajah Siti Nurlia dan juga Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof, dan kepada anda semua, kepada anda semua para peserta yang hadir pada malam ini, para LBA, semoga anda semua terus sukses dan dapat kekalkan momentum sebagai seorang LBA, dan kalau boleh yang paling penting sekali, cuba capai LBA Summit tahun 2022. Alright. Jadi jika ada sebarang salah dan silap harap dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi di dalam sesi LDS yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.